Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahillazi fataha fi Ramadhan abwaba jannatih wa aghlaqa abwaba narih wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sayyidu rusulillahi wa asyrafu khalqih. Fasallillahumma wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabih. Amma ba'du fa ya ibadallah ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Marilah kita terus meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah dengan melatih hati kita berusaha mentaati segala perintahnya dan meninggalkan segala tegahannya. Seminggu sudah kita menyambut Ramadan yang mulia ini. Seminggu juga kita melalui pengalaman yang tidak pernah kita lalui sebelum ini, iaitu melaksanakan ibadah Ramadan di rumah sendiri sahaja bersama keluarga. Namun saya berharap bahawa ini sedikit pun tidak mengurangkan nilai dan penghayatan ibadah kita di dalam bulan Ramadan ini. Nikmat yang Allah kurniakan kepada kita masih banyak dan luas. Kesyukuran tetap perlu terus kita panjatkan. Pengabdian kita kepada Allah, yang satu adalah di antara bukti syukur kita. Bukan kerana Allah itu perlu kepada kesyukuran kita. Seperti mana Allah tidak akan pernah menjadi lemah, rugi atau miskin jika kita ingkar kepadanya. Karena Allah itu maha sempurna dalam kekayaan dan kekuasaannya. Allah tidak perlukan kepada kita, sebaliknya kita makhluk yang lemah ini yang selamanya perlu kepada rahmat dan kemurahan Allah Subhanahu wa taala. Oleh itu saudara-saudara sekalian, abdikanlah diri kita kepada Allah dengan bersungguh-sungguh melaksanakan ibadah kita untuknya sebagai tanda kesyukuran kita yang tulus di atas segala kurniaannya. Syukur yang kita panjatkan adalah untuk keperluan dan kebaikan kita sendiri. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Luqman ayat 12. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa laqad ataina Luqmanal hikmata an ishkurillah wa man yashkur fa innama yashkuru li nafsihi wa man kafara fa innallaha ghaniyyun hamid. Yang bermaksud, dan sesungguhnya kami telah berikan kepada Luqman hikmah, iaitu hendaklah engkau bersyukur kepada Allah. Sesiapa yang bersyukur maka sesungguhnya dia bersyukur untuk kebaikan dirinya sendiri. Adapun sesiapa yang ingkar maka sesungguhnya Allah itu kekal maha kaya lagi maha terpuji. Sidang Jumaat yang dirahmati Allah sekalian, bulan Ramadan yang penuh dengan barakah dan kemuliaan ini adalah bulan yang dipilih Allah untuk kita isikan dengan pelbagai bentuk ibadah. Di dalam Islam terdapat dua jenis ibadah. Ada ibadah yang khusus yang ditetapkan peraturan, waktu dan cara pelaksanaannya yang tertentu. Seperti solat, puasa yang sedang kita laksanakan ini dan juga ibadah haji, zakat dan sebagainya. Ada pula ibadah yang merupakan pengabdian yang umum, di mana apa sahaja perlakuan kita di dalam kehidupan kita ini diselarikan dengan apa yang dikehendaki dan diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala demi mendapatkan keridhaannya. Ini termasuklah bekerja, berniaga, menuntut ilmu, berumah tangga, menguruskan keluarga, menjaga keselamatan awam, memuliakan jiran, membantu orang susah, menjaga kebersihan dan kesihatan, memelihara silaturahmi dan sebagainya. Semuanya adalah sebahagian daripada ibadah kita kepada Allah jika dilakukan sesuai peraturan yang ditetapkan Allah dengan niat yang ikhlas dan jiwa yang murni. Oleh itu, saudara-saudara sekalian, amatlah penting sekali untuk kita menyedari bahawa dalam masa kita melaksanakan kewajipan berpuasa ini di dalam bulan Ramadan ini, janganlah sampai kita terlepas pandang, menyangka seolah-olah hanya lapar dan haus itu sahaja ibadah kita. Atau solat tarawih dan witir sahaja, atau bersahur, berbuka sahaja, atau berqiyamul lail, atau bertadarus membaca Al-Quran, itu sahaja merupakan ibadah kita dalam bulan ini. Sebaliknya,
keseluruhan Ramadan ini adalah medan ibadah kita. Siang dan malam, sedar dan tidur, bicara dan dalam diam kita, lapar dan kenyang kita, bergerak dan duduk kita. Semuanya itu seharusnya menjadi ibadah. Semua hukum Allah yang wajib dipatuhi kerana hukum-hukum hakam itu tidak terbatas hanya kepada ibadah-ibadah yang khusus sahaja seperti saya nyatakan awal tadi. Ini akan mampu kita lakukan jika kita mahu mendidik jiwa kita menjadi lembut dan murni daripada kekotoran. Usah dibiarkan jiwa kita terus keras dengan dosa yang tidak kita kesalkan. Maka rebutlah peluang bulan pengampunan ini untuk bertaubat kepada Allah dan memperbanyakkan istighfar. Usah dibiarkan jiwa kita terus gersang dengan kebakhilan dan sifat mementingkan diri sendiri. Maka indahkanlah bulan yang dirahmati Allah ini dengan menghulurkan keihsanan dan melegakan kesempitan golongan orang yang memerlukan. Usah dibiarkan jiwa kita terus bergelap dan dalam kekecewaan akan kasih sayang Allah. Ambillah kesempatan dari Ramadan ini untuk terus bersangka baik terhadap Allah, memperbanyakkan doa dengan sepenuh keyakinan bahawa Allah tidak akan membiarkan kita tanpa kurniaan dan pelindungannya. Usah dibiarkan jiwa kita terus sempit kerana tidak pernah merindui alunan ayat-ayat Allah. Maka hiasilah bulan Ramadan ini dengan Al-Quran, dengan mendampingi kitab Allah, dibaca ayat-ayatnya, direnungi isi kandungannya. Beruntung sekali kalau kita dapat melakukan perkara-perkara yang menjadikan jiwa kita suci dan murni sepanjang Ramadan ini. Perhatikanlah firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Asy-Syams ayat 7 hingga 10. Wa nafsin wa ma sawwaha fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Yang bermaksud demi jiwa manusia dan yang menyempurnakan kejadiannya, lalu Allah mengilhamkan jalan yang membawanya kepada kejahatan dan juga ketakwaan. Sesungguhnya berjayalah orang yang membersihkan jiwanya dan sesungguhnya rugilah pula orang yang mengotorkannya. Ayuh saudara-saudara sekalian, kita semarakkan Ramadan kita dengan kesedaran dan penghayatannya yang sebenar, seperti yang diinginkan oleh Tuhan yang menghadiahkan bulan yang sangat istimewa ini. Masih banyak ruang dalam bulan Ramadan ini untuk kita mekarkan dengan kesegaran. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengurniakan kita taufiknya untuk mampu kita mengecapi kemanisan iman, keharuman syukur dan keluhuran ibadah sepanjang Ramadan ini. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim. وتقبل مني ومنكم تلاوته إنه هو السميع العليم. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات فاستغفروه فيا فوز المستغفرين ويا نجاة التائبين. الحمد لله كثيرا كما أمر وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا بربوبيته وإرغاما لمن جحد به وكفر وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله سيد الخلائق والبشر. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه مصابيح الغرر. أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله تعالى فيما أمر وانتهوا أما نهاكم عنه وزجر. Sidang Jumaat yang dirahmati Allah sekalian, dalam kita menyusuri hari-hari dalam bulan Ramadan yang sangat istimewa dan luar biasa kali ini, marilah kita terus mempertingkatkan ketakwaan kita dengan meneguhkan pendirian positif kita, mengukuhkan kesabaran dan terus bersama menyumbang dalam perjuangan mengawal penularan virus yang mengancam kesejahteraan hidup manusia ini. Semoga usaha murni kita ini diberkati dan dikurniakan
dikurniakan oleh Allah dengan ganjaran yang sebaiknya. Dan semoga Allah mengangkat ujian ini dari muka bumi ini secepat mungkin. Amin. Ya Rabbal Alamin. Ala sallu wa sallimu ala nabiyil mustafa khairil anam. Faqad amarana Allah bidhalika haythu qala fi kitabihil aziz. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت وسلمت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين والمهديين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن بقية الصحابة والقرابة والتابعين وتابع التابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين وعنا معهم وفيهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمسلمين، اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. اللهم إنك أنت العليم بما سبق منا في الأزل فحفنا بلطفك فيما نزل. إنك لطيف لم تزل. ألطف بنا وبجميع عبادك أجمعين يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام. تحصنا بذي العزة والجبروت واعتصمنا برب الملكوت وتوكلنا على الحي الذي لا يموت. اللهم اصرف عنا هذا الوباء، اللهم اصرف عنا هذا الوباء، اللهم اصرف عنا هذا الوباء وقنا شر الداء بلطفك يا أرحم الراحمين. اللهم ادفع عنا البلاء والوباء والزلازل والمحن ما ظهر منها وما بطن عن بلدنا هذا خاصة وسائر البلدان عامة يا رب العالمين. اللهم اقض حوائجنا واستجب دعاءنا واشف مرضانا وارحم موتانا وآتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم واسألوه من فضله يعطكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون.